Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norwani binti Zuraimi daripada BA 2621C. Hari ini saya akan membahaskan tentang apakah itu LGBT dan kesan-kesan LGBT terhadap manusia. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kita sering didedahkan atau kita sentiasa lihat perbincangan yang hangat mengenai LGBT. Bukan setakat di media sosial sahaja, bahkan terdapat juga perdebatan di televisyen. Untuk pengetahuan semua, sebelum ini, LGBT merupakan satu perkara yang agak tabu untuk dibincangkan di khalayak ramai. Tetapi kini, perkara ini bukan lagi perkara yang asing untuk dibincangkan. Bahkan, terdapat juga komuniti yang mengadakan perarakan dan demonstrasi. Selain itu, di kaca TV juga membincangkan dan membentangkan idea LGBT dan seumpama dengannya. Jadi, ini adalah satu perkara yang amat merisaukan. Gejala LGBT merupakan sebahagian permasalahan sosial yang melanda dunia ini. Malaysia tidak terkecuali daripada permasalahan tersebut dan bangsa Melayu juga yang beragama Islam secara umumnya dikenal pasti turut terlibat dalam permasalahan ini. Baiklah, apakah itu LGBT? LGBT merupakan sebuah komuniti yang tergolong dalam golongan homoseksual. Pada mulanya, pada tahun 1990-an, LGBT digunakan untuk merujuk kepada kumpulan homoseksual dan transgender sahaja. Dan hari ini, akronim itu merangkumi lebih banyak orientasi seksual dan identiti jantina. Untuk pengetahuan semua, LGBT ini merupakan singkatan L untuk lesbian, G untuk gay, B untuk bisexual dan T untuk transgender atau transseksual. Baiklah, untuk golongan lesbian dan gay adalah kumpulan manusia yang tertarik dengan jantina mereka atau gender sesama jenis seperti lelaki suka lelaki dan perempuan suka perempuan. Untuk orang yang bisexual adalah individu yang memiliki ketertarikan romantis atau seksual terhadap kedua jenis jantina iaitu baik lelaki maupun perempuan. Selain itu, transgender dan transseksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang menggelarkan diri mereka adalah berbeza daripada jantina yang mereka miliki semasa lahir. Maksudnya, mereka menukar jantina mereka sendiri. Selain itu, dari sudut pandangan Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan permasalahan homoseksual sudah lama berlaku daripada kalangan umat Nabi Lut alaihissalam. Perbuatan homoseksual terbabit jelas perkara yang keji, sebagaimana firman-Nya pada surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Baiklah, ayat sebelum ini menjelaskan dan menggambarkan perilaku jenayah songsang umat Nabi Lut alaihissalam yang mengalami masalah kecelaruan seks apabila memiliki kecenderungan melakukan hubungan intim dengan kaum sejenis, iaitu lelaki bersama lelaki dan perempuan bersama perempuan. Sudah terang lagi bersuluh, perbuatan homoseksual adalah dilarang dalam perundangan Islam tradisional dan boleh dikenakan pelbagai hukuman bergantung kepada keadaan dan mazhab, termasuklah hukuman mati. Baiklah, apakah kesan-kesan penyakit LGBT ini kepada diri sendiri bahkan kepada masyarakat? Di sini saya akan menerangkan kesan-kesan LGBT khususnya di Malaysia.
Yang pertama, penyakit LGBT ini akan menyebabkan seseorang itu terkena atau terbabit dengan jangkitan virus iaitu HIV. Perkara ini telah disebut ramai saintis hatta di luar negara. Sebagai contoh, jangkitan HIV ini terhadap golongan homoseksual ini adalah 18 kali ganda lagi tinggi. Maksudnya, golongan atau komuniti yang terlibat dengan aktiviti seks songsang berpeluang untuk dapat jangkitan HIV setinggi 18 kali ganda daripada orang yang terlibat dengan seks bebas. Baiklah, untuk kesan yang kedua, seperti yang kita maklum, penyakit LGBT ini akan merosakkan bagi institusi keluarga yang khususnya zuriat. LGBT ini bukanlah efek atau memberi kesan kepada diri kita sendiri sahaja. Bahkan, dia juga akan merosakkan rumah tangga atau keluarga sendiri. Terdapat beberapa yang terperangkap dengan penyakit LGBT ini kerana mereka mempunyai sejarah hitam mereka seperti diliwat oleh pakcik sendiri atau saudara mara sendiri pada usia seawas kurang rendah lagi. Jadi, kesan LGBT ini dapat merosakkan institusi kekeluargaan, zuriat dan seumpama dengannya. Dan terakhirnya, kesan daripada penyakit LGBT ini juga dapat memberi impak yang besar terhadap golongan ini yang cenderung untuk menukar jantina, khususnya lelaki yang gay atau perempuan yang lesbian, seperti lelaki menjadi perempuan dan perempuan menjadi lelaki. Bukan sahaja mereka ingin menukar jantina mereka sahaja, bahkan mereka menukar ciptaan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menyerupai jantina yang mereka inginkan. Jadi, apabila sudah mati, lelaki atau wanita yang sudah menukar jantina mereka tetap akan disemayangkan atau dikebumikan dengan cara jantina asal mereka, walaupun mereka tukar jantina. Akhirnya, akan menjadi aib bukan sahaja kepada diri sendiri, bahkan aib kepada keluarga juga. Baiklah, LGBT jelas menunjukkan kesan dan pengaruh yang sangat negatif terhadap masyarakat di negara kita ini. Justeru, perkara ini tidak boleh dipandang enteng oleh semua pihak agar golongan ini tidak terus memperlekehkan maruah negara kita. Ia mestilah dicegah melalui pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Syariat di Malaysia. Maka setiap pihak haruslah berganding bahu untuk mencari inisiatif mengatasi gejala LGBT. Sekian daripada saya, Nurwani. Moga bermanfaat. Assalamualaikum.